Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita dalam tajuk fungsi trigonometri ini dengan pergi lebih lanjut kepada tajuk penyelesaian persamaan trigonometri. Okey, kita ulang kaji sikit sebelum kita terus kepada pembelajaran yang seterusnya. Untuk mencari sudut yang memuaskan sesuatu persamaan trigonometri, kamu perlulah mengikut langkah-langkah yang berikut. Okey, ada 4 langkah yang kamu perlu tahu. Pertama, bila kita dapat soalan penyelesaian persamaan trigonometri ini, pertama sekali kamu perlu menentukan sukuan di mana terletaknya sudut theta itu. Maksudnya kita perlu lihat pada nilai tangent, sin atau cos itu sama ada dia positif atau negatif. Di situlah perlunya kita tahu nilai itu positif atau negatif untuk kita menentukan di mana sukuannya berada. Yang kedua, mencari nilai sudut tirus alfa. Maksudnya daripada nilai tangent, sin dan cos tadi, diberi nilai, kamu tekan kalkulator, maka nilai kalkulator yang kamu dapat itu adalah sudut alfa. Okey, daripada situ barulah cari nilai sudut theta mengikut di mana terletaknya sukuan alfa itu berada. Dan yang keempat, menentukan jawapan akhir, di mana jawapan akhir itu haruslah berdasarkan julat yang telah diberikan dalam soalan. Okey, kita pergi kepada soalan contoh soalan yang pertama. Selesaikan persamaan berikut untuk julat theta di antara 0 hingga 360 darjah. Diberi soalannya cos theta per 2 sama dengan negatif 0.8192. Jika kita lihat di sini, cos theta per 2 bersamaan dengan nilai negatif. Bermaksud nilai negatif ini hanyalah untuk menentukan di mana sukuannya berada. Kalau kita lihat, cos negatif akan berada pada sukuan yang kedua dan ketiga. Dan sebelum ini kita hanya belajar nilai theta. Tapi untuk kali ini kita akan belajar nilai theta per 2, 2 theta dan seterusnya. Okey, kita lihat yang pertama dulu, contoh yang pertama dulu iaitu theta per 2. Kita cari untuk langkah penyelesaian, nilai yang kita perlu cari adalah nilai alfa dulu. Jadi langkahnya adalah seperti biasa. Cuma bila kita menyelesaikan, langkah kita bermula dengan mencari nilai alfa, betul? So nilai alfa adalah cos alfa sama dengan 0.8192. Kenapa tanda negatif di situ hilang? Sebab kita tahu tadi tanda negatif hanya untuk menentukan sukuan. Tapi bila kita tekan kalkulator, kita hanya tekan nilai positif sahaja. Dan di sini kita tidak menggunakan theta per 2. Caranya sama macam apa yang kita belajar minggu lepas. Kita mencari nilai alfa. Okey, nilai alfa. So alfa adalah bersamaan dengan 35 darjah. Apabila kita dah dapat 35 darjah, itu adalah nilai sudut tirus. Jadi kita kena carilah nilai sudut theta di sukuan mana dia berada. Okey, kita dah kenal pasti tadi dia berada pada sukuan kedua dan sukuan yang ketiga. Maka kita cari dulu nilai sukuan yang kedua. Okey, barulah kita gunakan nilai theta per 2. So, theta per 2 sama dengan, oleh kerana dia berada pada sukuan kedua, maka dia akan jadi 180 tolak alfa, kan? Jadi theta per 2 sama dengan 180 tolak 35. Jadi theta per 2 bersamaan dengan 145 darjah. Apa yang kita dapat itu adalah theta per 2, sedangkan kita nak mesti julat theta. Jadi apa yang kita buat, kita tukar je lah 2 tu, kita pindah ke sebelah kanan. So bahagi dia akan jadi darab. Maka theta bersamaan dengan 290 darjah. Maka nilai ini masih lagi dalam julat, maka ianya diterima. Kita lihat pula nilai pada sukuan ketiga. Pada sukuan ketiga, kita tahu untuk mencari nilai theta adalah 180 tambah alfa. Jadi
theta per 2 sama dengan 180 tambah 35. Maka theta per 2 bersamaan dengan 215 darjah. Tapi kita nak nilai theta kan? Maka nilai theta adalah 215 darab 2 bersamaan dengan 430 darjah. Nilai ini tidak boleh diterima kerana nilai ini telah melebihi julat yang diminta. Sebab dalam soalan, kita hanya mencari nilai untuk julat 0 hingga 360 darjah. Bermaksud nilai yang lebih daripada 0 hingga 360 darjah, kita tidak terima. Okey? Faham? Contoh yang kedua pula meminta kita mencari nilai tangent 2 theta. Julat yang diminta masih lagi di antara 0 hingga 360 darjah. Bermaksud soalan yang diberi adalah tangent 2 theta sama dengan 0.5774. So sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, kita perlu menentukan sukuannya dahulu. So tangent positif berada pada sukuan pertama dan yang ketiga. Daripada situ dah tentukan sukuan, barulah kita cari nilai sudut tirus iaitu alfa. Maka tangent theta sama dengan 0.5774. Maka nilai alfa adalah 30 darjah. Nilai alfa ini adalah nilai sudut tirus. Apa yang kita nak cari nanti adalah nilai theta. Jadi dari situ untuk sukuan pertama kita ambil direct kan nilai alfa kan. Jadi 2 theta sama dengan 30 darjah. Maka kita nak theta sahaja, bukan 2 theta. Maka theta bersamaan dengan 15 darjah. Okey, untuk sukuan ketiga 180 tambah alfa untuk nilai sudut theta kan. Jadi 2 theta bersamaan dengan 180 tambah 30 darjah. 2 theta bersamaan dengan 210 darjah. Tapi kita nak theta, maka theta adalah 105 darjah. Okey, pelajar-pelajar, sebenarnya untuk nilai 2 theta, macam tadi nilai theta per 2, sebenarnya kita mencari hanya untuk separuh nilai sahaja. Tapi bila 2 theta bermaksud kita melakukan 2 kali pusingan. Okey, 2 kali pusingan. Jadi yang cikgu cari tadi 15 dan 105 darjah tadi adalah untuk pusingan yang pertama. Sebab selagi nilai kita yang kita cari tu masih lagi dalam julat 0 hingga 360 darjah, kita boleh pusing lagi sampai dia melebihi julat yang kita nak. Jadi pusingan pertama tadi kita dapat 15 dengan 150 darjah. Okey, sekarang cikgu nak buat untuk pusingan yang kedua pula. Okey, bila pusingan yang kedua, maksudnya nilai yang pertama tadi, untuk sukuan pertama, 2 theta sama dengan 30, cikgu just tambah dengan 360 darjah. Sebab sudut tirusnya 30, so kita pusing sekali lagi, lengkap kita dapat 360. Jadi 30 tambah 360, kita dapat 390. Jadi 2 theta sama dengan 390. Maka untuk nilai theta kita dapat 195 darjah. Itu bagi sukuan yang pertama. Bagi sukuan yang ketiga, tadi kita dapat nilai 2 theta bersamaan dengan 210 kan. So kita ambil yang itu, kita just tambah 360 darjah. Maka 2 theta bersamaan dengan 570. Maka theta adalah 285 darjah. Okey, berbeza pula dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, soalannya masih sama, tugasannya masih sama, meminta kita menyelesaikan persamaan untuk julat 0 hingga 360 darjah. Cuma soalannya sikit berbeza berbanding soalan pertama dan kedua tadi. Contoh yang ketiga ini meminta kita cari cos theta tolak 15 darjah sama dengan 0.9848. Sebenarnya cara mencari nilainya sama je. Okey, maka untuk langkah pertama adalah menentukan sukuan. So cos positif berada pada sukuan pertama dan keempat. Sebab saya suka tembak katak. Saya dengan katak kan. So jadi sukuan pertama dan sukuan yang keempat positif.
Okey. So daripada situ langkah kedua kita mencari sudut alfa. So cos alfa sama dengan 0.9848, maka alfa bila kita tekan kalkulator kita akan dapat 10 darjah. So tolong jangan tukar darjah dan minit. Kita hanya tukar kepada darjah. Setting kalkulator awak kepada degree only. Okey. So itu untuk sudut alfa. Jadi kita kena carilah pada sukuan pertama alfa-nya 10 darjah, maka untuk mencari nilai theta, theta sama dengan alfa. Betul pada sukuan pertama. Jadi theta tolak 15 darjah sama dengan 10 darjah, maka theta adalah 25 darjah. Kita pindah je lah sebelah. Okey. Pada sukuan keempat, theta tolak 15 darjah. Kalau mencari sudut theta untuk sukuan keempat adalah 360 tolak alfa. Jadi theta tolak 15 darjah sama dengan 360 tolak 10 darjah. Maka theta adalah 350 tambah 15. Theta bersamaan dengan 365 darjah. 365 darjah dah lebih daripada julat yang kita nak. Sebab julat hanya 0 hingga 360 darjah. Maka kita hanya menerima nilai theta sama dengan 25 darjah. Okey, sebagai latihan pengukuhan, cikgu beri 2 soalan. 2 soalan ada anak 4. So 2 soalan anak 8. Jadi 2 soalan ini berkaitan apa yang telah cikgu pelajari pada hari inilah. Jadi cikgu nak kamu buat, nanti cikgu akan macam biasa kamu hantar latihan tu guna WhatsApp dan cikgu akan tanda lah. Okey. So cikgu harap kalau boleh semua jawab soalan ni sebagai latihan